Salam sejahtera bersama saya Joshua Amir Anak Sibat dalam pembentangan tugasan 1 mata pelajaran pembangunan masyarakat. Saya akan kongsikan mengenai pendahuluan dan objektif bagi program Khidmat Masyarakat Mahasiswa Mahasiswi page UUM yang kami jenamakan sebagai Tautan Kasih Gelandangan bertemakan Jalinan Kasih Tiada Tersisih yang merupakan program kolaborasi bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat dan agensi badan bukan kerajaan NGO yang berminat dengan memberi fokus kepada golongan gelandangan sekitar Bandaraya Kuching. Sekira mana mendapat sambutan, kami berhasrat untuk memperluaskan misi kemanusiaan ini ke bahagian utama di Sarawak seperti Sibu, Bintulu dan juga Miri. Pastinya, program ini bersifat holistik di mana kita tidak hanya memfokuskan gelandangan tempatan, malah melibatkan warga negara asing. Sekira mana perlu, kita akan hantar mereka ke pejabat kedutaan untuk mendapatkan bantuan selanjutnya. Bagi jangka masa pendek, kita ingin meringankan beban mereka, memahami permasalahan, menghulurkan bantuan makanan dan minuman serta sokongan moral. Selain menerapkan nilai kekeluargaan, kita perlu saling membantu sesama insan. Konsep yang kami pilih adalah secara bersemuka atau turun padang, di mana dengan aktiviti dan bantuan anggota JKM, NGO dan sukarelawan yang terlibat, kita akan kumpul data dan sesuaikan jenis bantuan yang ada untuk individu yang layak. Ianya juga sebagai tanggungjawab sosial korporat keluarga Malaysia, orang awam di luar sana sekira mana anda terjumpa golongan terkesan seperti ini dan anda berpeluang untuk memberikan bantuan, silalah hulurkan tangan, ringankan beban. Menurut rekod JKM, kategori gelandangan yang kita ada di Sarawak setakat ini adalah yang mempunyai masalah mental, warga negara asing terlibat kes penipuan, bekerja di Malaysia, tidak mendapat gaji, gagal menampung kehidupan di sini, akhirnya menjadi gelandangan. Juga untuk individu yang mempunyai masalah keluarga, ibu bapa bercerai, tidak serasi, akhirnya memilih untuk tinggal di tepi jalan, menjadi anak jalanan ataupun gelandangan. Dan juga individu yang menghadapi masalah kemurungan. Objektif bagi tautan kasih gelandangan ini pastinya kita ingin menyemarakkan nilai kemanusiaan terhadap masyarakat sejagat, membantu golongan gelandangan hidup lebih sejahtera kepada yang mempunyai bakat, potensi dan berkemahiran. Kita boleh sesuaikan dengan peluang pekerjaan yang disediakan oleh penggiat ekonomi. Dan pastinya kita ingin mengukuhkan semangat perpaduan yang menerima bantuan dan juga yang menghulurkan bantuan bukan datang dari satu bangsa ataupun agama. Kami pelbagai. Kami juga berhasrat untuk menjadikan program ini sebagai platform bagi jabatan ataupun agensi kerajaan dan bukan kerajaan untuk menyampaikan perkhidmatan terus mereka kepada rakyat. Dan akhirnya kita mampu membantu menjana ekonomi dan pendapatan untuk golongan ini bagi memajukan diri dan keluar daripada kancah kemiskinan. Akhir kata, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahawa langit itu sentiasa cerah. Namun percayalah, dia tidak akan menguji umatnya lebih dari kemampuan mereka. Boleh penat, boleh mengeluh, menyerah jangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Rabani bin Wan Ribahan, pelajar Universiti Utara Malaysia, pendidikan jarak jauh semester 1, pemegang nombor matrik 290784, Pusat Pengajian Kuching. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan matlamat dan tema bagi projek perancangan kami. Matlamat projek kami adalah bagi meringankan beban dengan bantuan secara langsung, khidmat bantuan kolaborasi bersama Jabatan Kebajikan. Seterusnya, mengurangkan jurang kemiskinan dengan membantu mereka yang berkemahiran dan berpotensi untuk bekerja. Ketiga, memberi sokongan moral dan mental agar kekal bersemangat. Keempat, sebagai medium pendedahan kepada awam agar dapat membantu golongan gelandangan. Seterusnya, menyemai dan membentuk keprihatinan selaras dengan konsep keluarga Malaysia. Keenam, mengembalikan kemandiran individu dipadankan dengan teori hierarki keperluan Maslow, iaitu keperluan fisiologi, keselamatan dan sosial. Dan akhir sekali, dapat mengembalikan mereka kepada kehidupan normal seperti piramid tingkat terakhir, iaitu keperluan diri.
menilai kepada kesaling hubungan antara maksud dan perancangan program. Jalinan kasih tiada tersisih merupakan tema pilihan bagi projek khidmat masyarakat kami yang boleh diterjemahkan sebagai hubungan yang dijalin dengan perasaan kasih dan sayang tanpa mengira latar belakang mereka, serta tidak mengasingkan mana-mana entiti dalam membina masyarakat majmuk bersatu padu, saling hormat menghormati dan menyemai semangat keluarga Malaysia menerusi 3 ciri utama 3K, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan tarikh, tempat dan tempoh pelaksanaan untuk program ini. Program ini akan dijalankan pada 29 Julai hingga 31 Julai 2022, iaitu Jumaat hingga Ahad. Masa adalah dari pukul 9 pagi hingga 9 malam dan lokasinya adalah kawasan tempat letak kenderaan awam Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Entiti yang terlibat adalah sukarelawan, agensi kerajaan, agensi bukan kerajaan dan AJK Induk Program Khidmat Masyarakat, dan kami memerlukan 40 orang sukarelawan. 2 bas akan disediakan untuk mengumpulkan golongan gelandangan untuk dibawa ke MBKS, dan kawasan sasaran adalah Rumah Setinggan dan bangunan kedai di Satok, tebingan Sungai Kuching, Tabon Jaya dan Kota Sentosa, Batu Tujuh. Golongan gelandangan akan dikumpulkan di kemah yang didirikan di kawasan tempat letak kenderaan awam selama 3 hari 2 malam, dan mereka akan ditemu buah oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak untuk pendaftaran kemasukan ke pusat tinggal sementara. Seterusnya saya akan membentangkan bilangan penyertaan dan kategori untuk program ini. Sasaran bilangan gelandangan adalah sekitar 50 hingga 100 orang, dan apa-apa sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank Persatuan Khidmat Masyarakat UUM atau Tabung Kebajikan Kuching Sarawak. Program ini juga akan mengadakan sesi kekemasan diri dengan menggunting rambut golongan gelandangan pada hari Jumaat, dan sumbangan pakaian terpakai dan buku cerita kanak-kanak akan didermakan kepada golongan gelandangan pada hari Sabtu. Manakala sesi ceramah dan sesi dialog akan diadakan pada hari Ahad oleh Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak, Puan Sharifah Rahnimah binti Wan Hashim. Bayaran pendaftaran adalah dikenakan sebanyak RM40 bagi seorang sukarelawan. Setiap sukarelawan akan dibekalkan 1 t-shirt program, 1 set makan minum, dan sukarelawan digalakkan membawa baju hujan ataupun payung untuk melaksanakan hari tersebut sekiranya hari hujan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Osman bin Ponik, nombor kad metrik S290752. Peranan saya akan membentangkan tentang jadual pelaksanaan aktiviti yang sedang kami jalankan. Aktiviti yang sedang kami jalankan akan berlangsung selama 3 hari, iaitu bermula pada hari Jumaat 29 Julai 2022 sehingga hari Ahad 31 Julai 2022. Atau cara program kami selama 3 hari akan bermula pada 9 pagi pada hari Jumaat 9 pagi sehingga 9 malam, pada hari Sabtu 9 pagi sehingga 9 malam, dan pada hari Ahad iaitu hari terakhir 9 pagi sehingga 9 malam. Berikut adalah data-data terperinci iaitu jadual atau cara program kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Rizwan bin Bujang. Hari ini saya akan membentangkan syarat penyertaan dan pendapatan. Syarat penyertaan yang pertama terbuka kepada semua dan yang berumur 18 tahun ke atas. Yang kedua, sukarelawan dikenaki membuat pembayaran yuran pendaftaran sebanyak RM40 dan akan mendapat baju beserta sijil penyertaan. Syarat yang ketiga terbuka kepada seluruh masyarakat yang berminat akan kerja-kerja amal kebajikan atau petugas sukarelawan yang diperakui juga sebagai sukarelawan JKM. Yang keempat, terhad kepada 40 orang saja. Yang kelima, sihat tubuh badan, dan bagi peserta yang mempunyai masalah kesihatan bukan penyakit kronik disarankan untuk membawa bekalan ubat sendiri. Dan yang keenam, sedia berkhidmat dengan penuh tanggungjawab, komited dan mempunyai komitmen yang tinggi.
Berikut adalah jadual perbelanjaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Huzaimah binti Haji Ibrahim akan membentangkan jawatan kuasa yang diwujudkan sebagai pemudah cara program Tautan Kasih Gelandangan bertemakan Jalinan Kasih Tiada Tersisih. Penaung bagi program ini ialah Chancellor University Utara Malaysia Sintok, Kedah Darul Aman. Pengurusi Naib Chancellor University Utara Malaysia Sintok, Kedah Darul Aman, dan penasihat Prof. Madya Dr. Nur Hasimah Ismail. Bagi jawatan kuasa pelaksanaan, pengarah program Wan Rabani bin Wan Ripahan, timbalan pengarah program Joshua Ami Anak Sibat. Setiausaha Maslia Jo, Bendahari Adeline Anak Ayum. Ahli-ahli jawatan kuasa bahagian pendaftaran, jamuan dan pengangkutan Siti Huzaimah binti Haji Ibrahim. Bahagian keselamatan dan kebajikan Muhammad Osman bin Poni, dan bahagian media dan publicity Muhammad Rizman bin Bujang. Sekian, terima kasih. Saya Adeline Anak Ayum bernomor ID 290813 akan membentangkan pendapatan untuk projek ini. Okey, seperti sedia maklum, pendapatan merupakan salah satu unsur penting dan relevan yang digunakan untuk belanjawan, sama ada untuk awam, untuk swasta, untuk individu ataupun untuk kumpulan. Bagi menjayakan projek Tautan Kasih Gelandangan ini, implikasi perbelanjaan kewangan adalah 12,970 bagi mengimbangi sasaran dalam 50 hingga 100 orang gelandangan di sekitar bandar raya Kuching. Perincian sumber pendapatan adalah seperti sumbangan ahli sebanyak 1,500, orang awam sebanyak RM4,911 dan luar adalah sebanyak RM3,000, dan untuk non-government organisation adalah RM1,800, iaitu berjumlah RM11,211. Dana awam terkumpul menerusi akaun Maybank 557443562113 atas nama Persatuan Khidmat Masyarakat UUM selama 20 hari, iaitu dari 1 Mei hingga 20 Mei 2022. Pengumpulan dana awam akan dihentikan sekiranya dana telah mencapai sasaran yang ditetapkan, iaitu sebanyak RM3,000. Okey, untuk penutup saya program khidmat masyarakat Perth University Utara Malaysia ini pastinya menyokong tindakan kerajaan dalam mengurangkan golongan gelandangan dalam mengubah nasib mereka, terutamanya di tempat awam. Kami sangat menyeru orang awam agar memainkan peranan masing-masing supaya dapat menikmati bersama rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, kasih sayang dan prihatinnya kita sebagai manusia di muka bumi ini. Diharapkan juga program ini dapat meninggalkan impak kepada kita semua, terutamanya dari sudut positif, kerana matlamat asal adalah untuk meringankan beban golongan ini, iaitu contohnya kalau kita dapat membantu golongan yang mampu ini bekerja, kita akan carikan kerja. Kalau mereka perlu ingin pulang ke pangkuan keluarga, kita akan tolong carikan di manakah waris, di manakah tempat asal golongan ini dan waris, dan juga memberi konseling kepada mereka, dan bantulah dengan seikhlas hati semampu yang boleh. Akhir kata dari saya adalah sejuta penghargaan dan syabas kami ucapkan kepada semua yang terlibat, terutamanya Jabatan Kebajikan Malaysia dan orang awam yang telah bekerjasama untuk sama-sama menjayakan projek ini. Diharapkan atas kerja ini boleh diterima, dipertimbangkan sekaligus mendapat kelulusan oleh pihak universiti supaya kami dapat melaksanakan projek ini. Sekian dari saya.